Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurmazia binti Muhammad Fauzi, A18776, pelajar tahun 3 dari Pusat Kajian Dakwah dan Kepimpinan. Pada hari ini, saya akan membawa anda untuk mengenali dengan lebih dalam berkaitan tokoh yang telah saya pilih, iaitu Tun Dr. Ismail. Tak kenal maka tak cinta. Jadi, eloklah kita menelusuri dahulu tentang latar belakang tokoh Tun Dr. Ismail. Allahyarham Tun Dr. Ismail Datuk Habji Abdul Rahman telah lahir pada tanggal 4 November tahun 1915 di Johor Bahru, Johor. Beliau sangat terkenal dengan sifat tokoh sebenar yang berhemah tinggi, berintegriti, tegas, sangat ikhlas dan bersedia untuk menyumbang tenaga dan khidmat batin demi negara. Beliau telah meninggal pada 2 Ogos tahun 1973 di rumah beliau ketika berusia 58 tahun. Beliau telah mendapat pendidikan awalnya di Sekolah Bukit Zahara, Johor Bahru, kemudian di Maktab Inggeris Johor Bahru. Beliau menyambung pula di Kolej Perubatan King Edward di Singapura dari tahun 1935 sehingga 1937 dan pada ketika umur 28 tahun pengajian dalam bidang perubatan di University of Melbourne in Australia, dan beliau merupakan anak Melayu pertama yang mendapat ijazah doktor perubatan pada tahun 1945. Baiklah, seterusnya saya akan menceritakan tentang perjalanan beliau berkaitan ketokohannya dalam bidang politik. Pada tahun 1948, beliau telah dilantik sebagai Ahli Mesyuarat Kerajaan Negeri Johor. Pada tahun 1951, pada peringkat persekutuan, beliau telah mula menyertai UMNO. Pada tahun 1951 juga, beliau telah dilantik menjadi Menteri Perdagangan dan Perindustrian yang pertama. Pada tahun 1955, beliau telah menganggotai Majlis Perundangan Persekutuan yang ditubuhkan oleh Sir Gerald Templer. Pada tahun 1956, beliau telah dilantik sebagai Menteri Tanah Perlombongan dalam Kabinet Persediaan Tunku Abdul Rahman, dan pada 1 Januari 1956, beliau telah turut serta dalam rombongan ke London untuk memperjuangkan kemerdekaan tanah air. Pada tahun 1959 pula, beliau diberi amanah sebagai Menteri Hal Ehwal Luar Negeri. Baiklah, seterusnya pada tahun 1960, beliau telah dilantik sebagai Menteri Keselamatan Dalam Negeri. Pada tahun 1963, beliau ditugaskan sebagai Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri. Manakala pada tahun 1970, beliau telah berkhidmat sebagai Ahli Majlis Perundangan Negara, dan sehinggalah pada tahun 1971, beliau telah dilantik sebagai Timbalan Perdana Menteri Malaysia oleh Allahyarham Tun Abdul Razak. Pada ketika itu, Tun Abdul Razak telah sebulat suara dipilih sebagai Perdana Menteri Malaysia kedua dan melantik Tun Dr. Ismail sebagai Timbalan Perdana Menteri. Antara sumbangan Allahyarham Tun Dr. Ismail, yang pertama, beliau telah mempromosikan negara dan menarik pelabur-pelabur asing untuk menanam modal ke dalam negara. Seterusnya, beliau telah mencari pakar-pakar ekonomi dari luar negara yang telah maju untuk menguruskan Rural Industrial Development Authority (RIDA) dan membentuk Bank Rakyat. Yang ketiga, beliau juga telah memberi sumbangan dengan memohon bantuan modal kelengkapan melalui rancangan Colombo agar negara dapat memanfaatkan modal tersebut untuk tujuan membangunkan ekonomi negara. Dan sumbangan yang keempat ialah beliau telah mengarahkan kementeriannya, iaitu Kementerian Perdagangan dan Perusahaan, untuk menerbitkan sebuah buku kecil yang memaparkan informasi mengenai potensi yang ada di Tanah Melayu untuk diteroka oleh pelabur-pelabur asing. Seterusnya, Tun Dr. Ismail juga turut menyumbang dalam aspek keselamatan. Antaranya ialah beliau telah membuka sebuah penjara terbuka di Sabah yang bertujuan untuk menghapuskan pengganas-pengganas komunis.
Yang kedua, beliau telah membuat tinjauan di Sarawak untuk memantau kemajuan pemulihan dalam penempatan di kampung-kampung baru di bawah Operation Hammer. Seterusnya, beliau telah memeriksa 6.5 juta tahanan di Kiang Kuching serta melawat unit-unit polis dan kastam bagi membincangkan mengenai masalah yang dihadapi mereka dalam menyempurnakan tugasan harian. Yang seterusnya, beliau telah menjalinkan hubungan kerjasama keselamatan dengan negara jiran seperti Thailand dan Indonesia bagi mengawal pergerakan komunis. Dan yang terakhir ialah beliau telah menjalinkan kerjasama keselamatan dengan negara jiran ini diteruskan dari semasa ke semasa bagi memastikan keadaan keselamatan negara sentiasa berada dalam keadaan yang terjamin. Harapan saya yang pertama ialah perlunya wujud semangat patriotisme iaitu perlu dijiwai bukan sekadar simbolik khususnya kepada remaja di Malaysia. Yang kedua, perlu memiliki daya kekuatan hingga mampu menggerakkan orang lain serta mempunyai daya tahan fizikal dan mental. Dan yang ketiga ialah menjaga imej negara dengan mengamalkan konsep amar makruf nahi munkar. Akhir sekali, terdapat beberapa kesimpulan yang dapat dilihat dari ketokohan Tun Dr. Ismail. Penilaian terhadap tindakan yang kerap diambil oleh Dr. Ismail bermula ketika beliau memegang jawatan sebagai Menteri Perdagangan dan Perusahaan sehinggalah jawatan terakhir iaitu Timbalan Perdana Menteri. Fokus utama beliau adalah terhadap aspek ekonomi dan keselamatan. Tun Dr. Ismail dilihat juga turut menitik beratkan aspek ekonomi dan berusaha menarik pelabur-pelabur asing untuk menyuntik modal ke dalam negara. Tugas sebagai Menteri Perdagangan dan Perusahaan menuntut beliau untuk memberi perhatian terhadap aspek ekonomi. Penting untuk menunjukkan imej yang baik dan stabil terhadap masyarakat antarabangsa agar negara-negara dunia merasa yakin dengan kebolehan Malaysia untuk berdiri sebagai sebuah negara yang berdikari.